Ia bermula dengan seorang guru menerangkan fenomena hujan meteor yang kerap berlaku kebelakangan ini dan diperhatikan di bandar mereka. Di dalam kilas, kami diperkenalkan kepada dua gadis cantik bernama Julia dan rekannya Svetlana, serta seorang pemuda kutub buku bernama Google. Semasa memandu pulang, Julia meminta izin daripada ayahnya, Kolonel Lebedev, seorang pegawai tentera, untuk menyaksikan hujan meteor terbesar dalam sejarah yang akan berlaku malam ini. Walau bagaimanapun, bapanya enggan memberi kebenaran kerana bimbangkan keselamatan Julia, yang membuatkan Julia kecoh. Kemudian dia menelepon teman lelakinya, Artem, sementara itu, di luar bumi, sebuah kapal angkasa makhluk asing dilihat tiba-tiba dilanggar oleh meteor, menyebabkan air terhempas dan memasuki atmosfer bumi. Kapal asing itu cepat dikesan oleh radar tentera dan dianggarkan bergerak pada kelajuan 500 hingga 900 km/j dan semakin meningkat. Pihak tentera kemudian menghantar 2 jet pejuang untuk mendekati pesawat angkasa lepas makhluk asing itu. Sementara itu, Julia, setelah dijemput oleh Artem, akhirnya membuat keputusan untuk keluar dan bertemu dengan rekannya, Svetlana di atas bambang bangunan. Ramai orang dilihat menyaksikan hujan meteor yang sangat jarang berlaku. Julia dan Artem kemudian pergi ke sebuah bilik setelah diberikan kunci bilik Svetlana, manakala Svetlana, yang kini bersendirian, mendengar musik dan menggunakan teropong untuk menikmati fenomena hujan meteor. Sementara itu, 2 jet pejuang yang mengekori kapal angkasa makhluk asing itu diarahkan untuk melepaskan peluru berpandu, mengakibatkan kapal makhluk asing itu mengalami kerosakan yang semakin teruk. Orang ramai yang berkumpul untuk menyaksikan hujan meteorit menjadi panik dan bertempiaran menyelamatkan diri apabila melihat ketibaan kapal makhluk asing yang kelihatan menuju ke arah lokasi mereka. Sementara itu, Svetlana, yang leka memerhatikan hujan meteor melalui binokular, terlambat menyedari ketibaan kapal makhluk asing yang jatuh menghala ke arahnya. Akibatnya, Svetlana, yang berada di atas bangunan, telah dilanggar oleh kapal makhluk asing itu. Julia dan Artem terkejut dengan runtuhnya bangunan tempat mereka berada, yang hampir menyebabkan mereka terjatuh dari ketinggian. Selepas kapal angkasa makhluk asing itu terhempas, pihak tentera marah mendekati kapal angkasa tersebut, dan beberapa anggota tentera ditempatkan di pelbagai posisi strategik untuk menghadapi potensi ancaman. Kolonel Lebedev, bersama dengan seorang bernama Pokin, mula menghampiri kapal asing itu, dan seorang makhluk asing muncul daripadanya. Mereka kemudian berhadapan, dan jelas bahawa makhluk asing itu tidak berniat untuk mencederakan Kolonel Lebedev dan Pokin. Sebenarnya, makhluk asing itu kelihatan faham apa yang Pokin cakap. Malangnya, Pokin, yang memang sudah gelisah dari awal, tiba-tiba pingsan. Barulah makhluk asing itu berkomunikasi dengan Kolonel Lebedev. Di ibu pejabat tentera, Kolonel Lebedev menjelaskan kepada semua pegawai kanan bahawa makhluk asing itu boleh bercakap bahasa Rusia dan meminta supaya tiada manusia menghampiri kapalnya untuk mengelakkan sebarang korban yang tidak perlu. Namun, beberapa pegawai yang prihatin tentang kehadiran makhluk asing itu berpendapat untuk melakukan serangan preemptif. Lebedev kemudian meyakinkan mereka bahawa buat masa ini adalah lebih baik untuk menunggu dan melihat apa yang akan berlaku seterusnya kerana perkara yang paling penting sekarang adalah untuk mengelakkan provokasi perang dengan makhluk asing itu. Satu sentimen yang kemudiannya diluluskan oleh Presiden. Babaka beralih ke hospital, di mana Julia akhirnya sedar selepas tidak sedarkan diri sebelum ini. Kemudian, Julia menemui barang-barang Svetlana di sisinya, menandakan bahawa rakannya itu telah meninggal dunia. Dia kemudian keluar dan bertemu dengan seseorang yang sedang tidur di hadapan biliknya dan memberitahu Artem bahawa dia mahu membalas dendam terhadap kapal makhluk asing itu kerana meragut nyawa rakannya. Sementara itu, pihak tentera telah mewujudkan kawasan selamat dengan radius 1 km dari lokasi nahas kapal makhluk asing itu. Semua penduduk dalam zon radius diminta untuk berpindah, tetapi sesetengah pelarian enggan dan memilih untuk tinggal di rumah mereka. Julia,
yang berada di rumahnya, kemudian mengambil pistol dari peti besi ayahnya. Kemudian dia pergi ke ibu pejabat Artem, tempat dia sedang berkumpul dengan kumpulannya. Mereka kemudian merancang untuk menyerang kapal makhluk asing itu dari sini. Artem dan rakan-rakannya menghasilkan video mengenai sentimen anti-alien yang mereka muat naik ke platform media sosial. Ketika malam menghampiri, mereka bergerak senyap menuju sebuah bangunan. Dalam perjalanan, Artem meminta Julia untuk bersembunyi di dalam kereta demi keselamatan dan untuk mengelakkan rondaan tentera. Sementara itu, Artem dan rakan-rakannya memasuki sebuah kedai di mana mereka menjumpai objek aneh yang disyaki milik kapal makhluk asing. Tanpa pengetahuan Artem, Julia pergi ke bilik Sodlana, yang kini dalam keadaan bersepak. Sambil merenang gambar rekannya, Julia terdengar bunyi bising yang pelik menghampiri, yang ternyata adalah salah satu makhluk asing. Terkejut, Julia secara refleks menembaknya, menyebabkan ia tergelincir dan jatuh. Mujarlah, Julia diselamatkan oleh makhluk asing itu. Samar-samar kelihatan wajah manusia pada kepala makhluk asing itu, membuatkan Julia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sementara itu, Artem dan rakan-rakannya, yang mendengar bunyi tembakan dan jeritan Julia, bergegas naik ke tingkat atas. Artem, sebahit sahaja melihat makhluk asing itu, terus memukulnya, menyebabkan ia jatuh dan terhempas ke lantai bawah. Mereka kemudian turun ke tempat makhluk asing itu jatuh, dan Artem perasan darah yang serupa dengan darah manusia pada rangka luar makhluk asing itu. Sementara itu, Julia ternampak satu susuk tubuh manusia yang berpura-pura mati dan menyadari bahawa itu adalah tubuh asal alien yang telah menyelamatkannya. Dengan tentera semakin hampir, Artem, Julia, dan rakan-rakan mereka melarikan diri bersama rangka luar makhluk asing itu, memilih untuk meninggalkan objek pelik yang dipercayai milik kapal makhluk asing itu kerana terlalu berat untuk dibawa. Malam itu, Julia tidak dapat tidur, memikirkan tentang makhluk asing yang telah menyelamatkannya tadi, yang ternyata mempunyai bentuk physical seperti manusia. Akhirnya, Julia keluar dengan kereta, dengan niat untuk menyelamatkan makhluk asing itu. Si kembalinya dia ke tempat yang sama, dia mendapati makhluk asing itu tidak sadarkan diri. Kemudian, Julia meletakkannya di dalam kereta dan pergi berjumpa dengan rakannya bernama Google untuk mendapatkan bantuan. Google menganggarkan bahawa makhluk asing itu telah kehilangan banyak darah dan memerlukan transfusi darah dengan segera, jadi mereka membawa makhluk asing itu ke hospital. Ketika mereka hendak memasukkan jarum, bintik-bintik aneh kelihatan pada tangan makhluk asing itu, dan semasa Julia memeriksanya, makhluk asing itu tiba-tiba merentap tangannya dan memindahkan gelang ke pergelangan tangannya. Kemudian, Julia memeriksa gelang itu, merasakan ada sesuatu yang ganjil mengenainya. Melalui ujian yang dijalankan oleh Google, didapati bahawa jenis darah makhluk asing itu sama dengan Julia. Kemudian Julia meneruskan untuk memindahkan darahnya sendiri kepada makhluk asing itu. Sekejap kemudian, makhluk asing itu sedar seketika dan memandang Julia sebelum tidak sadarkan diri semula. Seterusnya, Julia membawa makhluk asing itu ke lokasi yang selamat dan menjekatnya. Setelah menganggapnya cukup selamat, Julia pergi mandi dan terkejut melihat air terapung di sekeliling gelang yang diberikan oleh makhluk asing itu, membuatnya kagum. Sementara itu, objek yang dipercayai milik kapal makhluk asing yang ditemui oleh Artem sebelum ini kini telah diambil oleh pihak tentera dan dibawa ke ibu pejabat untuk pemeriksaan. Selepas bercakap dengan salah seorang saintis, Kolonel Lebedet meninggalkan bilik itu dan perasan sesuatu yang aneh berlaku pada air minuman mereka. Di seberang sana, seorang nelayan terkejut apabila mendapati semua air di sungai telah hilang. Pihak tentera kemudian mengadakan mesyuarat mengenai perkara ini dan mendapati bahawa semua air di kawasan mereka seolah-olah telah disedot oleh kapal makhluk asing itu. Berdasarkan pemerhatian mereka, kapal makhluk asing itu memerlukan air untuk membaiki dirinya sendiri, kerana didapati kerosakan pada kapal itu akan berkurangan sebanyak 30% jika terdapat air di sekelilingnya. Mereka kemudian membuat keputusan untuk menghantar bekalan air ke kawasan-kawasan terjejas yang mengalami kemarau. Kemudian,
Semasa Julia sedang bercakap dengan Google, makhluk asing itu tiba-tiba terjaga dan bercakap dengan Julia, yang pada masa itu sedang menghalakkan pistol ke arahnya, memberitahunya supaya tidak takut. Ini memeranjatkan Julia, memandangkan bahasa Rusia yang dituturkan oleh makhluk asing itu. Makhluk asing itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Heon dan memberitahu Julia bahawa dia perlu mencari objek yang dipanggil silika. Kemudian Julia menyuruh Heon untuk menukar pakaiannya. Selepas bertukar pakaian, Heon kelihatan sangat gembira apabila dia menjumpai air. Kemudian, Julia menghalau Heon dari tempat itu, menjadi risau lalu mengejarnya. Malangnya, Julia sudah terlambat, kerana Heon telah ditahan oleh anggota peronda kerana memakai pakaian pelik dan berjalan ke arah kawasan terlarang. Bergerak ke markas Artem, dia dan rakan-rakannya sebelum ini berjaya membawa rangka luar Heon. Mereka kemudian cuba memotong objek itu tetapi gagal. Artem kemudian membersihkan calar pada eksoskeleton dengan kain yang dilembabkan dengan air, dan diperhatikan bahawa eksoskeleton itu menyerap air dan calar itu beransur-ansur hilang. Salah seorang kawan Artem kemudian cuba memasukkan tangannya ke dalam rangka luar itu, dan yang mengejutkan, lengan rangka luar itu turut bergerak mengikut pergerakan tangan kawan Artem itu. Namun secara tiba-tiba, sesuatu yang menyerupai akar muncul melekat pada pergelangan tangannya. Mereka panik tetapi akhirnya berjaya membebaskan diri daripada rangka luar itu. Seterusnya, Artem bercadang untuk menghubungi pihak tentera dan melaporkan penemuan rangka luar itu kepada Kolonel Lebedev. Tetapi malangnya, Kolonel Lebedev tidak dapat dihubungi kerana beliau sedang dalam perjalanan ke suatu tempat. Setelah mendapatkan destinasi Kolonel Lebedev, Artem, bersama dua orang rekannya, pergi ke lokasi yang ditetapkan untuk menunggu kedatangan Kolonel Lebedev. Di tempat ini, pengagihan air kepada penduduk sekitar diperhatikan, dikawal ketat oleh beberapa anggota polis. Namun, seorang penduduk yang marah telah mengambil batu dan membalingnya ke arah polis, dan salah seorang pegawai yang terkena batu itu kemudian memukul kawan Artem, kerana menyangka dialah yang membaling batu itu. Kecoh seketika berlaku antara penduduk dan pihak polis. Artem kemudian cuba untuk menenangkan rusuhan itu, dan semasa cuba menyelamatkan seorang pegawai polis daripada kemarahan orang ramai, dia disalah anggap sebagai provokator. Artem tidak lama kemudian dipukul, ditahan, dan dibawa ke balai polis. Sementara itu, Kolonel Lebedev tiba, tetapi Artem memutuskan untuk membatalkan niatnya untuk melaporkan tentang rangka luar itu. Di balai polis, Heon, yang sedang diselesaikan, bertemu dengan Artem, yang juga dibawa ke tempat yang sama. Artem kemudian tersenyum pada Heon, masih tidak menyadari siapa Heon sebenarnya. Sementara itu, pihak polis yang menjalankan soal siasat berasa hairan kerana Heon tidak mempunyai cap jari. Kemudian Julia tiba dengan niat untuk membebaskan Heon. Dia juga menemui Artem dalam kalangan individu yang ditahan. Julia kemudian menjejar Artem, yang sedang dibawa ke bilik sebelah, dan berjanji untuk menghubungi ayahnya bagi membebaskan Artem. Namun, Artem berkata sesuatu yang jelas membuat Julia berasa jengkel. Selepas Julia berjaya mengiringi Heon keluar dari bilik soal siasat, dia meyakinkan Heon untuk berjumpa dengan bapaknya kerana dia percaya objek yang dipanggil silika, yang Heon sedang cari, berada di ibu pejabat tentera. Kemudian, Julia berpura-pura mengandung untuk berjumpa dengan ayahnya. Apabila ayahnya sedang lika, Julia mengambil kad akses ayahnya dan memberikannya kepada Heon. Heon, silpa melihat rakaman CCTV dan mengetahui lokasi silika itu, menyamar dengan pakaian kalas kontaminasi dan kad akses Lebedev, memperdayakan para saintis agar menyangka dia Lebedev dan membenarkannya menyentuh objek asing itu. Heon kemudian dengan mudah membuka objek itu, mengambil silika, dan berjagas meninggalkan bilik. Para saintis yang bingung itu segera menyadari bahawa itu bukan Kolonel Lebedev, dan mereka mengaktifkan penggerak kecemasan. Sebahit sahaja mendengar penggerak, Lebedev tiba dan membawa Julia, bersama dengan Heon, yang tiba-tiba menyertai mereka dalam kenderaan tentera, mengarahkan pemandu untuk membawa mereka pulang. Sementara itu, Artem akhirnya dibebaskan dan diambil oleh rakan-rakannya. Mereka kemudian kembali ke markas mereka dan menyediakan segala
yang diperlukan untuk melancarkan serangan ke atas kapal Makhluk asing itu. Hasilnya, Artem menghubungi Julia dan memintanya untuk menyertai mereka, tetapi Julia menolak. Setibanya di rumah Julia, dia memperkenalkan anjingnya kepada Heon, yang dapat tahu serta-merta bahwa anjing Julia itu sakit. Heon kemudian menanjakan silika itu kepada anjing tersebut, dan keajaiban berlaku di mana anjing itu sembuh serta-merta. Sedang mereka menikmati hidangan mereka, mereka ternampak di TV bahwa Heon telah dilabelkan sebagai buruan, kerana wajahnya telah direkam di CCTV, dan di luar tingkap, kondo tentera bapa Julia sedang menghampiri rumah itu. Kemudian Julia membawa Heon ke rumah Google. Pada ketika ini, Google sedang menonton video anti-alien yang dimuat naik oleh Artem dan rakan-rakannya, yang nampaknya mempengaruhi orang ramai untuk mula membenci makhluk asing. Julia kemudian mengambil pistol yang sebelum ini diamanahkan kepada Google dan pergi bersama Heon ke konser musik, kerana menganggapnya lebih selamat. Di konser itu, ketibaan mereka disedari oleh salah seorang rakan Artem, yang kemudian melaporkannya kepada Artem. Kemudian Heon menjemput Julia untuk melihat planetnya, yang kelihatan sangat cantik. Di sini, Heon menyebut bahwa planetnya hampir sama seperti bumi, kecuali kematian sangat jarang berlaku di sana. Dia juga menceritakan kapalnya terhempas kerana dilanggar meteor, dan ketika memasuki bumi, manusia menembaknya, menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Hasilnya, Heon berkata bahwa jika ada manusia memasuki kapal itu, Saul akan meletupkannya. Heon menambah bahwa dia tidak akan menggunakan teknologinya untuk menyerang manusia walaupun dia dalam bahaya, kerana itu adalah sebahagian daripada protokol. Dia juga berkata dia akan meninggalkan bumi sebaik sahaja silika itu dikembalikan ke kapalnya. Dalam babak seterusnya, Julia mengiringi Heon ke kapalnya, tetapi mereka dihalang oleh Artem dan rakan-rakannya dalam perjalanan. Heon kemudian dipukul oleh Artem sehingga hampir pingsan, dan silika kepunyaan Heon juga diambil oleh kawan Artem. Julia teras merayu Artem untuk berhenti dan mempertahankan Heon, yang membuatkan Artem marah lalu memukul Julia. Melihat Julia dipukul oleh Artem, Heon bangkit dan mengalahkan semua ahli Artem sehingga mereka tidak berdaya. Salah seorang kawan Artem kemudian mengeluarkan pistol dan berniat untuk menembak Heon, tetapi malangnya, tembakan itu terkena kawannya sendiri pula. Pada masa yang sama, anggota polis yang sedang meronda tiba, menyebabkan Artem dan salah seorang rakannya melarikan diri, manakala Heon ditangkap dan dibawa ke ibu pejabat tentera. Artem dan rakannya yang berjaya melarikan diri kemudian mula menyebarkan berita palsu bahwa salah satu makhluk asing telah membunuh rakan mereka, menggesa semua orang yang menyokong anti-makhluk asing untuk berkumpul. Setelah semua komuniti anti-alien berkumpul, Artem kemudian menyampaikan ucapan provokatif, menyebabkan orang ramai yang berkumpul menjadi lebih anarki dan mula bergerak bersama untuk menyerang kapal Heon. Rusuhan tercetus di sepanjang jalan antara pihak tentera yang mengawal kapal Heon dan orang ramai yang cuba memecah masuk. Sementara itu, Artem kembali ke markasnya dan cuba menggunakan rangka luar Heon. Di tempat lain, Julia cuba menerangkan kepada bapanya bahwa pihak tentera yang bersalah menembak kapal makhluk asing itu dan juga menjelaskan bahwa Heon bukan manusia. Heon kemudian memberitahu Lebedet bahwa jika ada manusia mendekati kapalnya, Saul akan meletupkannya. Julia, yang gagal membuat ayahnya mempercayainya, kemudian mengambil pistol dan mengarahkannya ke kepala ayahnya, mengancam untuk membunuh diri sendiri jika mereka tidak dibenarkan untuk pergi. Lebedet tak boleh buat apa-apa selain membiarkan mereka pergi, menggunakan kenderaan tentera. Dan selepas Julia beredar dengan Heon, Lebedet menyediakan pasukan taktikal untuk mengekori mereka. Sementara itu, kumpulan anti-makhluk asing kini semakin menghampiri kapal Heon. Mereka kemudian dipintas oleh makhluk asing lain, dan jelas di sini bahwa makhluk asing itu hanya menghentikan penyerang. Mereka nampaknya tidak menyerang sesiapapun. Lebedet dan pasukan taktikalnya telah tiba di lokasi rusuhan, cuba untuk menenangkan orang ramai yang menyerang makhluk asing itu. Sementara itu, Julia dan Heon tiba-tiba dihalang oleh Artem, yang kini menggunakan kerangka luar Heon. Artem cuba memberhentikan kereta yang dipandu oleh Julia, menyebabkan ia berhenti mengejut dan membuatkan Julia pingsan.
Hian kemudian keluar dari kereta dan bergadu dengan Artem. Perlawanan yang sangat tidak seimbang yang akhirnya menyebabkan Hian dibelasa terak oleh Artem. Julia, yang aslinya sedal, kemudian memecut keretanya dan melanggar Artem, yang hampir berjaya membunuh Hyun. Kemudian Julia keluar dari kereta dan menghampiri Hian. Sementara itu, pihak tentera yang diketuai oleh Lebedev telah berjaya menundukkan orang yang menyerang makhluk asing itu. Lebedev kemudian meletakkan senjatanya sebagai tanda dia tidak mahu menyerang. Kembali kepada Artem, yang terperangkap di dalam kereta. Dia kemudian memaksa dirinya keluar dari kereta, menyebabkan lengan exoskeleton yang dipakainya terputus. Artem kemudian secara otomatis keluar daripada rangka luar dan melihat Hyun masih hidup. Artem kemudian mencapai senjata untuk menembak Hyun, dan melihat ini, Hyun coba memusingkan badannya untuk melindungi Julia, tetapi malangnya, sudah terlambat. Melihat ini, Lebedev segera berlari ke arah Julia dan Hyun, yang kelihatan tidak sadarkan diri. Lebedev kemudian memeluk Julia dan meratapi anak perempuannya, menyadari dia sudah tidak bernyawa. Makhluk asing itu kemudian mendekati Lebedev, dan mereka kemudian membawa Hyun dan Julia, membenarkan Lebedev untuk masuk ke dalam kapal mereka. Di dalam kapal, Hyun dan Julia ditempatkan di kawasan rehat. Makhluk asing itu kemudian meninggalkan Lebedev berdiri, memerhatikan jasad Julia dilitupi oleh sesuatu yang kelihatan seperti aliran air. Rupa-rupanya, dua makhluk asing yang mengendalikan rangka luar itu sebenarnya bukanlah makhluk yang mengawalnya. Tiba-tiba, satu suara dari dalam kapal mengaku sebagai Saul. Saul kemudian menjelaskan kepada Lebedev bahwa mereka sedang menjana semula tubuh Julia dan meyakinkannya bahwa Julia masih akan hidup sekurang-kurangnya 80 tahun lagi di bumi. Lega, Lebedev bertanya tentang keadaan Hyun. Saul menjelaskan bahwa Hyun akan hidup abadi, tetapi dia memberikan nyawanya kepada Julia. Saul tidak dapat menentukan dengan tepat mengapa Hyun melakukan ini, kerana ia berlaku secara rawat dengan kebarangkalian yang sangat rendah, sesuatu yang sering dirujuk oleh manusia sebagai takdir. Lebedev kemudian bertanya tentang kehadiran makhluk asing lain. Tertanya-tanya mengapa hanya Hyun sahaja yang kelihatan. Daripada penjelasan Saul, didedahkan bahwa Hyun pergi seorang diri kerana bumi tidak sepatutnya dikunjungi oleh orang lain disebabkan oleh kehidupan sosialnya yang agresif, iklim yang keras, dan 4 juta kematian akibat keganasan sepanjang 5,000 tahun yang lalu. Selain itu, dalam tempoh yang sama, terdapat 15,000 konflik ketenteraan disebabkan pertikaian sumber, dan pengembangan manusia telah merangkumi lebih 600 tahun. Bangsa mereka dalam misi pemerhatian ke planet-planet membangun yang lain, dan daripada misi itu, Hyun mengumpul maklumat dan ingin membuktikan sama ada manusia di bumi sudah bersedia untuk bertemu bangsa mereka, dengan jangkaan hasil misi tersebut adalah negatif. Walau bagaimanapun, masih terdapat faktor-faktor lain yang boleh mengubah anggaran awal. Semuanya bergantung kepada keputusan Hyun, yang belum dapat dianalisis lagi, termasuklah salah faham Saul tentang hubungan Hyun dan Julia. Keputusan misi ini masih akan dikaji semula, dan masa depan bergantung kepada Hyun, kerana ada aspek tentang Hyun yang Saul tidak faham. Di sinilah Lebedev menjawab bahwa ada perkara yang lebih penting daripada keabadian. Kita kemudian ditunjukkan Julia mula sedar dan menghampiri Hyun, yang masih tidak sadarkan diri, dan filem berakhir dengan babak kapal Hyun mula terbang menjauhi bumi, menyembur berjuta-juta meter padu air, dan Hyun masih hidup. Akhirnya, Julia, bersama anjingnya dan Jelang yang diberikan oleh Hyun, kelihatan berseri-seri. Sudah 3 tahun sejak makhluk asing tiba di bumi, tanpa disadari. Planet ini sedang memperkukuh pertahanannya, dengan Amerika Syarikat, Rusia, dan China menerajui usaha ini. Sebuah satelit baharu sedang ditempatkan di orbit mengelilingi bumi, bertujuan untuk memantau angkasa lepas supaya tiada objek asing dapat mendekati planet ini tanpa disedari lagi. Sewaktu satelit terbuka, sebuah kapal makhluk asing yang aneh dapat dilihat sedang menggerakkan bahagian-bahagiannya yang seperti sesungguh. Tiba-tiba, sebuah pesawat ulang-alik dilancarkan daripadanya, menuju ke bumi, dan memasuki atmosfera. Sementara itu, di suatu tempat di lautan, pesawat ulang-alik itu kelihatan bergerak di bawah air seperti kapal selam.
4 bulan kemudian, Yulia dilihat berjojing dengan anjingnya ketika mereka memasuki sebuah kompleks pangsapuri. Anjing itu terlepas dan tidak kembali walaupun dipanggil. Dia menyuruh lelaki-lelaki yang bersamanya untuk membantu mencarinya. Kemudian, ketika dia sedang duduk di kelas robotik, rakannya bertanya tentang maklumat baharu dari Makmal. Dia memberitahunya bahawa jika dia berkongsi sebarang maklumat, pengawalnya terpaksa menembaknya di tempat kejadian. Selepas kelas, kawan Yulia cuba meluahkan perasaannya terhadap Yulia, tetapi Yulia dengan sedar menghentikannya, dengan mengatakan bahawa dia akan lebih selamat jika mereka kekal sebagai kawan. Pengawal perempuannya mengiringi mereka ke kereta ayah mereka. Budak tu berlagak dia kerja dekat lelong, dan diorang hantar dia ke sana. Dia masuk ke dalam bangunan, dan apabila pengawal keselamatan meminta kad pengenalannya, ia menunjukkan bahawa dia hanyalah seorang pelatih. Sementara itu, Yulia dan ayahnya masih memandu kereta, dan dia berguru dengannya, tentang memboloskannya keluar dan menyeludupkannya ke negara lain. Mereka tiba di sebuah makmal penyelidikan Kementerian Pertahanan Rusia, di mana sebuah robot dilihat merobek pintu dan menghancurkan sebuah kereta. Ayah Yulia bercakap dengan seorang saintis di makmal, bertanya tentang makmal itu. Saintis itu menjelaskan bahawa ia adalah sejenis bioteknologi. Robot itu dikawal oleh manusia yang bercakap dengan mereka melalui komunikasi. Ulasan umum menyatakan bahawa ia adalah kerjasama penerbitan makhluk asing Rusia. Kemudian saintis itu menjelaskan bahawa Yulia adalah kunci untuk memahami bagaimana semua ini berfungsi. Sementara itu, di suatu tempat dalam fasiliti itu, Yulia sedang mengambil bahagian dalam sebuah eksperimen. Ketua saintis menyoal siasatnya tentang pertemuannya dengan kapal angkasa makhluk asing dan memantau reaksinya, bukan hanya jawabannya. Apabila dia bertanya kepadanya tentang kawannya yang meninggal dalam kejadian itu, dan dia tidak mahu menjawab, tiba-tiba teman lelakinya dibawa masuk ke makmal. Dia mula bercakap dengannya, dan wanita itu menjadi sangat marah, menyuruh saintis itu menghentikan eksperimen sambil dia cuba melepaskan diri dari tali pengikatnya. Sambil dia terus bercakap, saintis itu menggalakkannya, dan tiba-tiba ada lonjakan kuasa yang besar. Malam itu, Yulia sedang minum di sebuah bar. Dia ternampak Ivan dan membelikannya minuman, untuk memberitahu dia yang dia tahu tentang halanya. Jadi Ivan pun menyertainya di bar. Dia menawarkan minuman kepadanya sebelum mereka pergi. Tetapi seorang lelaki kedua mungkul, mengatakan mereka perlu pergi. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Hawkin dan mengatakan Yulia perlu ikut dengannya, walaupun dia tidak mahu. Idan dan Hawkin mula bergaduh, tetapi Yulia memukul askar itu di kepala, menyebabkan dia pingsan. Dia dan Hawkin meninggalkan bar dan menamakan kapal angkasa lepas makhluk asing itu Saul. Ia mengesan di mana mereka berada dan mencari kenderaan untuk mereka, membawa mereka ke kereta dengan 2 penumpang. Ia mengambil alih penjelasan digital bahawa makhluk asing telah kembali ke bumi. Di dalam kereta semula, Hawkin memberitahu Yulia bahawa dia dalam bahaya kerana mereka sudah terlalu jauh dengan eksperimen itu, jadi mereka perlu terbang pergi serta-merta. Kereta itu memakat laju dan hampir melanggar seorang pejalan kaki, tetapi ia berhenti serta-merta di hadapannya, menyuruh penumpang lain keluar. Hawkin dan Yulia meneruskan perjalanan mereka di dalam kereta. Ivan mengejar mereka dan menembak salah satu tayar. Dia menyebabkan kemalangan kereta, tetapi Saul mengesannya dari atas dan berjaya menyelamatkannya. Ilan telefon general untuk memberitahu dia yang dia dah hilang mereka. Saul memandu Hawkin dan Yulia ke tempat terpencil di tengah hutan. Dia berjalan masuk dengan berat hati, tetapi tiba-tiba dia disambut oleh anjingnya yang berada di sana. Yulia memberitahu Hawkin yang dia ingatkan Hawkin sudah meninggal dunia. Nampaknya dia adalah makhluk asing yang pernah ditolongnya dalam pertemuan sebelum ini. Dia kata, masa lepas, semuanya serba tak kena. Mereka masuk ke dalam rumah, dan mereka berbual tentang bagaimana dia telah tinggal di bumi. Di suatu tempat, Hawkin memberitahunya bahawa dia sepatutnya pergi selepas pertemuan pertama, tetapi dia melanggar protokol dan kekal di Saul, dekat dengan bumi. Mereka bersiam dan bercinta sambil Saul dilihat berubah bentuk. Ia bertukar menjadi menta. Esok paginya,
Yulia menelepon ayahnya dan memberitahunya bahawa dia bersama Hawken. Dia beritahu dia yang dia perlu pergi sebab dia bukan lagi sebahagian daripada bumi dan minta dia jangan beritahu sesiapa. Walau bagaimanapun, Jeneral itu mengerahkan anak buahnya untuk menjejaki signalnya. Yulia masuk semula ke dalam rumah di mana Hawken sedang menanggungnya dengan sarapan. Sementara itu, unit tactical telah menjepung rumah yang menempatkan Hawken dan Yulia di dalamnya, dan bersedia untuk menyerbu. Jeneral Lize memberitahu mereka untuk berundur, tetapi Ro memintas panggilan itu dan mengubah arahan jeneral itu kepada tempat untuk membunuh. Unit itu memasuki rumah. Hawken melawan beberapa askar, kemudian mereka berdua melarikan diri. Kapal dia sudah diaktifkan dan menunggu mereka di sungai. Hawken melompat masuk. Tetapi unit itu menjejar mereka dan menembak Yulia ketika dia sedang masuk ke dalam kapal. Hawken terbang jauh. Tiba-tiba, arahan diterima untuk melancarkan peluru berpandu ke arah mereka. Tetapi Hawken memusnahkan peluru berpandu itu di udara. Kapal itu masih rosak, walaupun begitu, dan ia jatuh dari langit ke dalam sungai. Hawken cuba menghubungi Saul, tetapi Ro memberitahunya bahawa Yulia memerlukan bantuan. Ro bertukar ke mod tempo dan menembak kapal itu. Di dalam fasiliti itu semula, Artem memperdayakan penggawalnya dan berjaya masuk ke dalam robot, mengkirinya, dan melarikan diri dengannya. Dia sampai ke jambatan di sungai dan terdengar kabar bahawa ada unit selepas kapal itu bersedia untuk menembak jatuh mereka. Kapal itu meluncur melalui air tetapi ditembak oleh 2 helikopter. Ia melompat keluar dari air dan jatuh menembusi udara, dengan air mengekorinya. Akhirnya, air hempas ke tanah. Helikopter-helikopter sudah berada di posisi, menunggu arahan membunuh daripada Ro. Apabila Artom dan Sud robot itu melompat ke arah salah satu daripadanya dan mencabik-cabiknya. Di darat, General itu tiba di kapal dan pergi mencari Yulia, tetapi dia dan Hawken sudah melarikan diri. Dia membawanya ke ambulans apabila mereka menjumpai Artem. Yang melihat dia saudara dan memberitahu mereka, dia akan mendapatkan Dr. Antonia. Mengancam bandar, mereka mendedahkan bahawa makhluk asinglah yang melakukannya. Dia meminta tindakan balas, dan Timbalan Perdana Menteri mengatakan dia memerlukan bukti untuk mengesahkan tindakan sedemikian. Jeneral Lize meminta protokol FAS dilaksanakan sementara itu, dengan mengatakan bahawa hanya teknologi analog sahaja yang patut digunakan untuk semua komunikasi mereka. Timbalan Perdana Menteri bersetuju, dan persiapan untuk pertukaran bermula. Pada masa yang sama, Hawken, Yulia, dan Artem tiba di sebuah kedai untuk mendapatkan Air Antonia. Hawken masuk ke dalam untuk membelinya. Apabila dia menjumpai jenis air yang betul dan pergi ke kaunter pembayaran, telefon semua orang mula berdering. Semua orang di kedai sedang bercakap tentang Yulia dan kemungkinan serangan pengganas. Semua orang mula menerima mesej yang sama tentang dia, bahawa mereka perlu mencari dan menghapuskannya. Ketika Hawken kembali ke kereta, seorang wanita di kereta sebila mengenali Yulia. Media digital dibanjiri oleh Ro dengan maklumat yang sama tentang Yulia, menjadikannya musuh awam nombor 1. Seorang pegawai polis melawat Google untuk bertanya tentang Yulia. Neneknya menggelo pegawai itu, dan apabila mereka menyetap pintu, dia bertanya di mana dia menyembunyikan kawan-kawannya. Mereka berada di dalam almari. Seketika kemudian, Artem dan Hawken menenggelamkan Yulia di dalam air. Hawken memberitahunya bahawa dia bukan lagi manusia. Dia kata kesakitan sedang menggabanya, menjadikannya sanggup, jika tidak berbahaya, berkuasa. Ro telah mengira bahawa kematiannya mungkin dapat menyelamatkan semua orang daripada kuasanya, dan skim sebabnya ia mahu memusnahkannya. Kemudian, Google dan Artom sengaja memabukkan Hawken dan memutuskan untuk membawanya ke Kementerian Pertahanan. Artom tidak memberi Google pilihan dalam hal ini. Sebahit sahaja mereka tiba, mereka disambut oleh Bapa Yulia, yang bersedia untuk membunuh mereka. Google rosak dan beritahu dia di mana anak perempuannya berada. Dia bersemuka dengan Hawken dan memintanya untuk memberitahu koordinator yang hanya diketahui olehnya. Jeneral itu menyuruh Idan mengambil Yulia.
tetapi bawanya terus kepadanya tanpa memaklumkan sesiapapun. Balai cerap terletak di Ro, jadi Jeneral menghubungi timbalan Perdana Menteri mengenai langkah seterusnya. Mereka memutuskan untuk bertindak dengan ganas terhadapnya, tetapi perlu memusnahkan sebuah satelit terlebih dahulu supaya ia tidak menjejar apa yang mereka lakukan dan menimbulkan masalah lain. Pihak tentera menghantar Google ke relom untuk menjatuhkan satelit mereka. Sebaik sahaja satelit itu terhenti berfungsi, mereka hanya akan mempunyai beberapa saat sebelum ia boot semula. Mereka akan memusnahkan Ro dengan senjata rahsia yang sangat hebat, yang berpura-pura dinafikan kewujudannya oleh timbalan Perdana Menteri, walaupun sebenarnya mereka ada senjata itu. Jeneral itu meyakinkan dia bahawa mereka tidak mempunyai pilihan lain. Sementara itu, Yulia terjaga di dalam tub mandi. Luka-lukanya sudah sembuh. Dia bersiap sedia untuk keluar dari apartemen nenek Google apabila Idan muncul di muka pintu. Dia sedang memandu keretanya ke suatu tempat. Mereka menunggu peluru berpandu itu memusnahkan Ro dan bersukacita apabila ia selesai. Tetapi Jeneral itu tidak yakin. Dia mahukan laporan penuh dan pengesahan visual untuk memastikan kapal angkasa makhluk asing itu telah dimusnahkan. Idan sedang memandu keretanya melalui kerumunan orang ramai itu. Dia masih tidak percaya padanya, tetapi akhirnya dia membawanya ke kementerian, kepada ayahnya dan yang lain. Ivan Kesawa dengan General Itu dan berhenti kerja serta-merta. Hawken menggunakan telepon untuk berkomunikasi dengan Ra. Ia memberitahunya bahawa ia sudah bersedia untuk membalas dendam kerana ia tidak percaya manusia layak mendapat apa-apa. Ro memberitahu Hawken bahawa dia boleh terbang balik, tetapi dia menolak, masih mempercayai manusia. Kapal angkasa yang berkuasa itu memulakan proses kemusnahan di planet itu, dilihat dari mana-mana, termasuklah menara Kementerian Pertahanan. Ro marah kepada manusia kerana cuba menggunakan teknologinya untuk mencipta senjata seperti Yulia. Ia mewujudkan kubah air besar di sekeliling kawasan bangunan masjid. Jeneral arahkan Hawken untuk tangkap Yulia dan bawa dia ke helikopter di atas bumbung. Dia masih berada di dalam kubah itu. Hawken kembali kepada General dan meminta pesawat ulang aliknya, menyadari ia adalah perjalanan sehala untuk menjejarnya dengan pistol. Artong cuba melindungi dia tetapi terkena tembakan. Mula menjelalingi mereka, tetapi Ivan sudah hilang keberanian. Menenggelamkan mereka. Hawken semakin hampir dengan Ra, akhirnya memakatkan kapal kuarannya di bawah air. Jelang Yulia diaktifkan dan menggantar pangkutan air ku arah Ra ketika Hawken semakin mendekatinya juga. Yulia menarik Ra keluar dari air, dan helikopter tentera mula menembaknya sebaik sahaja mereka melihatnya. Yulia terus menolak kapal itu keluar, dan pihak tentera menggugurkan peluru berpandu ke atasnya, memusnahkannya. Tiba-tiba, air mula surut, dan orang ramai mula timbul untuk bernafas. Jeneral itu juga masih hidup. Kapal Hawken ditolak ku belakang dalam sisa air sementara Ra sedang nazak. Dia mungkul di atas bumbung bersebelahan dengan Yulia. Ancaman makluk, asing telah dimusnahkan, dan hari ini diselamatkan sekali lagi. Pada saat-saat akhir, General Itu menghadiri upacara penjebumian palsu untuk anak perempuannya, dan kemudian sebuah helikopter terbang di atas Kamika. Seorang individu keluar dari pesawat dan berjalan pergi bersama anjing Itu. Ia adalah penjajakan umum lokasi tertentu, dan apabila dia tiba di sana, dia menjumpai Yulia dan Hawken. Mereka berpelukan dan tertanya-tanya, kemana hendak pergi seterusnya. Yulia menyentuh air, dan sebuah kapal angkasa muncul dari bawah.